Okay, kita tengok soalan 3A Okay, kita tengok latihan semalam soalan 3A. Raja menunjukkan graf satu taburan binomial. Lepas tu cikgu tanya, apakah kepalang kalian kalau S lebih besar ataupun sama dengan 2? So maksudnya S dia berapa sebenarnya? Kalau lebih besar ataupun sama dengan 2, maksudnya S itu berapa sebenarnya? 2 dengan 3. 2 dengan 3. So cikgu ambil yang 2 dengan 3 punya kepalang kalian lah. So maksudnya 6/27 tambah 1/27. Itulah dapat 2/27. Boleh? Tadi siapa yang minta saya terangkan apa kesilapan kamu? Saya tak tambah 1/27. Okey, sebab dia bukan sama dengan. Kalau sama dengan kita ambil 2 saja. Dia kata lebih besar ataupun sama dengan 2, maksudnya 3 kita pun kena ambil lah. Boleh ya? Okey, lepas tu minta saya terangkan 4B. Okay. Cari kepalang kalian tapak anak lelaki. Kalau kamu tengok atas itu memang dia taburan kepalang kalian untuk bilangan anak lelaki. So maksudnya yang dia minta oleh soalan ini memang nilai P kamu lah. Sebab dia nak anak lelaki. Kalau dia nak anak perempuan, maka yang diminta oleh dia ialah Q. Boleh ya? Sebab soalan ini dah, sini cakap anak lelaki, jadual ini pun untuk anak lelaki. Bukan kata cikgu ni bias anak lelaki lah yang berjaya, bukan sebab soalan macam tu So macam cikgu katalah, sini kita ada 6, S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Paling senang buat ialah kamu ambil yang terakhir. Yang lain tu nak buat boleh tak? Boleh, tapi pengiraan dia susah. Paling senang ambil yang hujung sekali. Okay? So, bila kamu ambil hujung sekali, maksudnya kita tahu ialah P bila X kamu sama dengan 5. Okay? So, kalau kita gunakan rumus NCR, N kamu berapa? 5. A kamu berapa? 5. 5. P yang kita nak cari. Okay, so di sini kita jangan tulis Q lah. Kita tulis 1 tolak P. Ya. Lepas tu kuasa dia yang untuk P punya ialah 5. Untuk belakang ni 5 tolak 5, 0. Dan kita tahu jawapan dia ialah 32/243. Ada masalah sampai sini? Kecak. Ada masalah sampai sini? Tak ada. Dia tak ada. Lepas itu, okay, macam sebelum ni lah, 5C5 ialah 1. Yang apa-apa bila kita kuasa kosong ialah 1. So, kita tinggal P kuasa 5 sama dengan 32/243. So, sebelah sini tinggal P kuasa 5 je. So, kalau saya nak pindahkan kuasa 5, kalau saya nak pindahkan Punca kuasa 5. okay, punca kuasa 5. So, P saya ialah punca kuasa 5 untuk 32/243. Bila kamu tekan kalkulator, hati-hati kubur kurungan. So, jawapan kamu berapa? Bukan ada orang masuk. Okay, berapa jawapan dia? Jadi jawapan saya 2/3. Boleh dapat? Dapat, teacher. Okay. Katakan soalan ini kalau cikgu tanya, apakah kepalang kalian mendapat anak perempuan? Macam mana kamu buat Ini cikgu tanya tapak kepalang kalian tapak anak lelaki. Kalau sekarang soalan saya bukan kepalang kalian tapak anak lelaki, tapi ialah kepalang kalian tapak anak perempuan. Apa ni? Tulisan Mandarin usah keluar tidak. Okay. Macam mana kamu buat?
Siapa ada idea? Jadual ini memang untuk anak lelaki. Kalau sekarang cikgu nak kepalang kalian tapak anak perempuan, maksudnya saya nak P ke saya nak Q? Nak Q. Nak Q. So macam mana saya nak cari Q? 1 tolak. Okey, ada dua cara. Cara pertama ialah kita tetap cari P, lepas tu kita buat Q sama dengan 1 tolak 2/3. So kita dapat 1/3. Boleh ya? Salah satu cara kita buat ialah walaupun soalan ini tanya Q, tapi saya cari P dulu. Selepas saya dapat P, lepas tu saya buat jumlah mereka sepatutnya 1 kan? So Q sama dengan 1 tolak P, saya boleh dapat jawapan dia. Okey, satu lagi cara saya boleh buat ialah, okey, kalau tadi soalan kalau tanya P, kita lebih senang mula di belakang. Kalau soalan tanya Q, kita lebih senang kalau kita ambil tepat. Maksudnya kita buat kepala kalian S sama dengan 0. So kita dapat 5C 0. Boleh? Okay, sebelum ini sebab kita cari P, so kita buat P. Kemudian Q kita ubah jadi 1 tolak P. Tapi sekarang sebab minat kamu ialah Q. Minat kamu ialah Q, so Q jangan ubah. Kita ubah P kita. So apakah P kita? Apakah P kita? Sekejap. Macam mana kita nak hilangkan P? Apa hubungan P dengan Q? Tambah. P sama dengan ya, okay. Q. P sama dengan 1. So P sama dengan Q. 1 tolak Q. So kita tulis sini 1 tolak Q. Okay, lepas tu saya masuk balik kuasa dia. Kuasa 0, kuasa 5. Sama dengan 1/2/4/3. Ada orang tak faham ke kenapa yang ini cikgu ubah belakang, ini cikgu ubah belakang, yang ini cikgu ubah tepat? Ada orang tidak faham kenapa saya buat macam tu? Okey ya. Saya yang atas warna hijau punya saya ubah belakang sebab saya nak P. So Q saya hilangkan lah. Okey. Yang warna biru punya saya memang nak Q. Sebab cikgu nak jawab kepalang kalian tapak anak perempuan. Saya memang nak Q. So saya hilangkan P. Okey ya. So lepas tu kalau kamu kira macam biasa 5C 0. Cuba tekan kalkulator 5C 0 berapa? 5 barang tak ambil apa-apa, berapa cara? 1. Iaitu tak ambil apa-apa. Falsafah sikit. So sekali lagi kamu akan nampaklah di sini nanti jadi 1 alamat. Okay, di sini nanti jadi 1. Di sini apa-apa bila kuasa 0 jadi 1. So kita ada Q kuasa 5 sama dengan 1/2/4/3. So Q sama dengan punca kuasa 5 bagi 1/2/4/3. Jawapan boleh dapat tak 1/3? Boleh dapat tak? Jangan lupa buat kurungan Dapat teacher. Okay, so di sini kalau soalan ini tanya kepalang kalian tapak anak perempuan, awak ada dua cara lah. Satu, awak tapak P dulu, lepas tu baru buat Q sama dengan 1 tolak P. Satu cara ialah awak kamu terus cari Q pun boleh, tak ada masalah Hanya di situ kalau awak nak cari P, kepalang kalian berjaya punya, senang ambil nombor belakang, hujung sekali. Ini untuk orang yang nak cari P. Kalau kamu nak cari Q, yang lebih senang ialah pakai ini. Tapi sebenarnya kalau kamu terbalik boleh tak? Boleh. Hanya dari segi pengiraan dia lebih susah.
Kalau kamu mampu selesaikan, tak ada masalah. Tetap dapat jawapan dia. Hanya biasanya nanti mungkin kadang soalan ini nanti melibatkan kuasa 5. Kamu bayangkan kalau sini kuasa 5. Oh, macam nak kembangkan benda itu kan. So itu sebabnya kita pilih macam tu. Kalau nak cari kepalang kalian berjaya, kita senang dengan yang ambil yang belakang, yang maksimum punya. Okay? Kalau kita nak cari kepalang kalian gagal, senang kita ambil depan punya, waktu dia kosong. Pengiraan itu lepet senang. Itu saja alasan dia. Okey, sebelum cikgu sambung untuk lesson hari ini, cuba ada satu cikgu nak bagi kamu tengok. Kamu cuba tengok graf taburan binomial. Okey, yang kamu lukis. Di mana yang kamu lukis? Okey. Bila kamu tengok graf taburan binomial, macam semalam cikgu katakan ada berapa benda kamu tahu. Pertama, X yang maksimum itu ialah N kamu. Kedua, jumlah kepalang kalian kamu ialah 1. Sebenarnya ada satu benda lagi kamu boleh tengok, iaitu kamu punya kepalang kalian berjaya. Walaupun kita tidak boleh tengok, macam mana cakap, kita tidak boleh tengok nilainya. Maksudnya cikgu tak mungkin daripada graf pandang macam ini, saya tahu, cikgu P dia berapa. Cikgu tak boleh. Tapi sebenarnya cikgu boleh dapat satu ialah ini. Kalau kamu tengok graf soalan 2 ni, sebenarnya waktu saya buat soalan 2 pun saya kenapa graf saya macam ini? Saya ingat saya salah. Okay, so kalau kamu tengok graf kedua ni, kamu nampak tak dia simetri? Kan? Garis ini dengan garis ini sama tinggi. Garis ini dengan garis ini sama tinggi. Bila dia simetri, maksudnya kepalang kalian kamu betul-betul setengah. Kalau kamu ingat kepalang kalian kita, yang benda tak mungkin berlaku kosong. Benda yang pasti berlaku ialah 1. So kalau peluang kamu ialah 50-50, kita akan kata kepalang kalian kita ialah 1/2 ataupun 0.5. So kalau kepalang kalian kamu ialah separuh-separuh, kamu akan nampak graf taburan binomial yang kamu lukis itu dia simetri di tengah-tengah. Kalau kamu tak percaya, kamu nanti boleh cuba buat berapa binomial. Awak letaklah nombor awak sendiri. N ini awak letak sesuka hati awak. Tapi awak letak P kamu 0.5. Cuba tengok graf taburan binomial awak lukis. Akan nampak dia simetri di tengah-tengah. Okay? Kalau kamu tengok soalan jawapan pertama kamu, dia berat di permulaan kan? Okay? Dia berat di permulaan. Sini lepet banyak. Okay? Lepet tinggi. Okay. Kalau ini berlaku, maksudnya kepalang kalian kamu lebih rendah, kurang daripada separuh. Berapa cikgu tak tahu, tapi cikgu tahu dia kurang daripada separuh. Contohnya ini kamu nampak dia ialah 0.2. Okay. So kalau kamu tapak graf, katakan kamu tapak graf, dia lebih besar di belakang sini. Okay. Belakang sini lebih besar, lebih berat. Nampak macam lebih berat tu. Itu maksudnya nilai P kamu lebih daripada separuh. Dia ada satu sifat macam inilah. Tapi setakat tengok sifat ini, kita tidak tahu nilai P lah. Kalau nak tahu nilai P, macam cikgu cakap lah, memang kena gunakan nilai pada kawasan ini. Kemudian buat apa yang kita buat tadi, baru kita tahu nilai P itu sebenar. Okay? Tapi sekurang-kurangnya kita boleh ramalkan. Kalau dia berat di depan, kepalang kaliannya tak tinggi. Maksudnya dia ialah satu nombor kurang daripada 0.5. Kalau dia simetri di tengah-tengah, peluang dia ialah separuh-separuh. So kepalang kalian dia ialah 0.5. Kalau dia berat di depan, di belah hujung sebelah kanan, itu maksudnya kepalang kalian dia lebih tinggi. So dia akan lebih daripada 0.5. So dia ada satu sifat macam ni. Lepas tu satu lagi yang awak akan nampak ialah graf taburan binomial. Dia akan ni naik turun ataupun naik lepas tu tak sempat turun, ataupun graf ini turun tak sempat naik. Graf taburan binomial dia dalam keadaan macam ini. Okey, sama ada dia lama-lama dia naik. Okey, ada masanya dia naik dia tak sempat turun, ataupun dia makin lama makin naik lepas tu dia turun balik. Ataupun mula-mula dia sudah tinggi, lepas tu makin lama makin rendah. Ataupun kejap saja dia sudah naik sampai maksimum, lepas tu dia turun balik. Dia graf macam ini. Naik, turun. Ataupun terus turun. Ataupun terus naik.
Dia punya graf mesti bukan naik turun naik turun naik turun naik turun. Kalau ini pasti salah. Graf taburan binomial dia ada satu sifat itu, naik turun. Hanya dia simetri tak simetri bergantung kepada nilai P kita lah. Kalau nilai P kita 0.5 dia akan simetri di tengah-tengah. Dan ada berapa graf memang kamu nampak lah dia turun saja, dia tak sempat naik pun. Ataupun dia naik saja tak sempat turun. So itu sifat am untuk taburan binomial. Kejap ada orang. So ini yang berkaitan dengan graf taburan binomial. Kalau graf taburan binomial kalau keluar dalam exam, dia lebih uji konsep tau. Dia soalan lebih uji konsep. Kita pergi kepada bahagian terakhir berkaitan dengan taburan binomial. Mana dia? Bahagian terakhir tentang taburan binomial. Mean variance dan sisihan piawai. Kalau cikgu sebut mean variance sisihan piawai, terbayang dalam otak kamu tajuk apa? Statistik kan? Di mana bila fikir variance, alah panjang betul lah rumus itu, apa sigma kuasa 2 itu kan? Mean pun ada sigma. So mean variance dan sisihan piawai, kalau kamu tengok dalam senarai rumus kita nanti, dalam SPA nanti mean sendiri, cikgu lupa ambil dia punya soft copy. Cikgu saling keluar lah. Dalam senarai rumus kita, ataupun kalau siapa ada kertas rumus itu, kamu boleh tengok. Dia di bawah tajuk statistik. Untuk mean awak akan nampak dalam rumus pertama, dia tulis macam ini. Dalam rumus kedua, dia tulis macam ini. Lepas tu kamu akan jumpa sekali lagi dalam rumus ke-12. Dia tulis di situ mean. Tapi dia pakai simbol ini. Sama dengan MP. Begitu juga untuk sisihan piawai. Kalau sisihan piawai, dalam senarai rumus kita, nak contoh mana pula? Atas layar. Kalau senarai rumus, kita ada senarai rumus untuk sisihan piawai. Variance tak ada sebab beza mereka, satu ada kuasa 2, satu tak ada kuasa 2. Kamu akan nampak ada rumus 3, variance sama dengan ini. Kalau siapa ada senarai rumus boleh tengok satu lagi ini. Lepas tu rumus 4. Kalau kamu tengok balik dalam rumus 13, kamu akan jumpa semula simbol variance ini. Mungkin kamu kata, cikgu sebelum ini tak pernah jumpa. Yalah, sebelum ini cikgu nak jimat kertas. So, rumus yang kamu belum belajar itu, cikgu tak senarai dalam senarai rumus kamu. So, kamu akan tengok di sinilah. So, pergi kepada mean dulu. Ingat lagi tak, waktu statistik, belajar dalam tingkatan 4, rumus mana yang kamu pakai? 1, 2, 12. Untuk tajuk statistik. 1 dan 2. Apa dia? Sorry, saya tak dengar. Apa dia? 1, 2. Dan macam mana nak bezakan rumus 1 dengan rumus 2? Kekerapan. Data yang ada kekerapan gunakan rumus 2. Data yang tak ada kekerapan, iaitu yang senarai punya, kita gunakan rumus 1. Itu yang awak belajar dalam tingkatan 4 tajuk statistik. Yang bawah itu tak pernah nampak. Kalau sisihan piawai yang belajar dalam statistik tingkatan 4, 3.
Sahaja. 4. 3 dan 4. Dan sama macam tadi jugalah, beza antara mereka ialah kalau pakai rumus yang keempat punya, dia adalah data yang ada jadual, yang ada kekerapan. So biasanya dalam jadual lah. Yang rumus 3 itu biasanya ialah data dalam bentuk senaraikan. Okay? Kalau variance, bezanya hanya dia tak ada punca kuasa 2 lah. So dalam senarai rumus kita hanya akan bagi sisihan piawai, dia tak bagi variance. Kita sendiri modify. Tapi dalam tajuk taburan kepalang kalian, kita akan jumpa rumus untuk mean sisihan piawai sekali lagi, tapi rumus dia berbeza. Rumus dia ialah ini. Ini sisihan piawai. Okay. Yang ini untuk mean bagi tajuk taburan kepalang kalian. Jauh-jauh lebih senang kalau banding dengan VUMVO-nya. Okay. So sebenarnya nanti cikgu bagi soalan 2 baru cikgu bagi kamu nampak sebenarnya apa maksudnya yang awak cari itulah. Kalau sekarang cikgu hanya sebagai bagi istilah aja, nak buat dia sebenarnya tak susah lah. Contohnya pertama, satu pemboleh, saya salah tulis pemboleh ubah rawat diskrit bukan rawat-rawat okay. Diskrit mengikuti okay. Okay. Satu pemboleh ubah lawat diskrit mengikuti satu taburan binomial. So kalau kadang cikgu akan short form, cikgu tulis saja macam ni lah, B 500 0.2. Apa maksudnya 500 itu? Siapa lagi ingat cara nak baca short form ini? Apa maksud 500 ini? N. N okay. Kalau kamu lupa, kamu tengok balik nota pada muka surat 2. Ini ialah N. 0.2 ialah Kepalang kalian. Kepalang kalian berjaya P kamu. So kalau cikgu bagi kamu satu taburan binomial di mana cikgu pekarkan N dan P, lepas tu cikgu tanya apakah mean? Okay, mungkin sekarang tak faham maksud dia, kita cari dulu. Nanti soalan 2 baru kamu nampak maksud dia. Okay, cari mean. So tak ada apa, kita pakai rumus saja. Mean sama dengan MP. N kamu? 500. 500. P kamu? 0.2. 0.2. So dapat jawapan? 100. 100 ya? Kalau cikgu tanya apakah variance? Simbol dia macam inilah. Kalau kamu masih ini, kalau tidak kamu main tulis pun tak apa. Okay, variance. So variance dengan sisihan piawai bezanya kalau ialah variance tidak ada punca kuasa 2 lah. So yang bagi dalam senarai rumus sentiasa ialah sisihan piawai. So kalau saya nak tahu variance, maksudnya rumusnya ialah NPQ sahaja. Okay, masukkan nilai N. 500. P 0.2. 0.2. Q 0.8. jangan lupa kita sudah ada nilai P, nak tahu nilai Q tak ada masalah. Jawapan? $8.80. Betul kan? Tak ada apa. Okay. Lepas tu, bila cikgu tanya apakah sisihan piawai? So, gunakan saja rumus. NPQ. Kalau tadi awak sudah bilang variance, maka boleh jimat tenaga lah, tulis macam ini. Kalau tidak, kamu buat baliklah. Punca kuasa 2, 500 kali 0.2 kali 0.8 pun boleh. Jawapan dia? $8.94. Sudah mengundangkan Dah. Okay. So kalau soalan taburan binomial, tiba-tiba ditanya awak mean variance sisihan piawai, kamu tak payah risau apa-apalah, makai saja formula. Kan formula dia kalau banding dengan form 4 punya jauh-jauh lebih senang. Sangat senang sampai
bila keluar dalam exam, kalau cikgu tanya mean variance sisian piawai untuk taburan binomial, kamu tak ingat dia. Sebab cakap saja sisian piawai mesti keluar sigma itu yang panjang-panjang tu. Sebab dia terlalu senang sampai kamu tak ingat. Okay. So kita tengok contoh 2, cikgu nak bagi kamu tengok sebenarnya apa maksudnya mean variance sisian piawai ini Okay, sebab contoh 1 saya tak ada makna. Okay, contoh 2. Okay. Di SMK Semenanjung didapati bahawa 2 daripada 50 orang pelajar yang dipilih mempunyai lesen memandu motosikal. Okay. So, daripada ayat ini, kita boleh kira kepalang kalian apa? Berjaya. Berjaya tak berjaya kena tengok bawah. Tapi kepalang kalian yang kamu cari itu ialah apa? Kepalang kalian ada lesen memandu lah Ialah berapa? 2/50. 2/50 So itu ayat dia lah. Okey, sekarang dia kata jika terdapat 1,200 orang pelajar di SMK Semenanjung, jangkakan bilangan pelajar yang mempunyai lesen memandu. Salah ejaan mempunyai lesen memandu. Yang mempunyai lesen memandu. Habis, full stop. Okay, so itu soalan saya. Sebenarnya yang cikgu tanya ini, soalan ayat kedua ni ayat kedua ni, cikgu tengah tanya apakah mean kamu. Sebab kalau kamu tengok balik mean maksudnya ialah nilai jangkaan. Contoh macam contoh 2 lah. Kita sekarang ada 1,500. Kita ada 1,200 orang. So sekarang kamu kena jangkakan berapa orang dalam kategori yang berjaya ini. So macam kawan kamu katalah sebab dia memang minat yang mempunyai lesen memandu, so ini memanglah yang diangkat sebagai yang berjaya sebab memang itulah diminta oleh soalan. So bila soalan tanya, saya ada begitu ramai orang, cari berapa yang memenuhi yang berjaya itu, sebenarnya yang ditanya oleh saya ialah mean. So kadang-kadang soalan itu sangat baik hati, dia akan terus cakap cari mean. Tapi kadang-kadang dia tak cakap cari mean, dia suruh kamu jangkakan bilangan orang yang memenuhi yang dapat kepalang kalian itu. Contohnya yang soalan ini, yang berjaya ialah yang ada lesen memandu. So dia akan tanya kamu, jangkakan berapa orang ada lesen memandu. Itu maksudnya. So kita pakai saja formula NP. Di mana N kamu 1,200 kali dengan 2/50. Dapat jawapan? 48. 6 6 Ada perpuluhan? Tak ada Okay, kamu kena pahami sikit soalan ini tanya jangkakan bilangan pelajar. So pastikan kalau kamu dapat nombor perpuluhan, kamu kena pindahkan jawapan kamu Boleh Sebab mungkin berlaku juga kita punya jangkaan dalam nombor perpuluhan. Tapi bila dia suruh kamu jangkakan, awak tak kena jangka 48.3. Contohlah, sekolah nak buka semula minggu depan. Bos pengetua tanya, jangkakan berapa budak form 5 akan datang? Takkanlah ada cikgu akan jawab, saya jangkakan kelas saya ada 15.2 orang datang. Betul tak? Dia mesti cakap 15 ataupun 16. Dia tak mungkin kata, saya jangka 15.2 orang. Ada seorang dia punya kaki datang saja. Okay? Boleh So kalau soalan suruh kamu jangkakan bilangan, walaupun melalui calculation kita mungkin dapat nombor perpuluhan, awak pindahkan jawapan itulah. Sebenarnya ada isu di sini. Ada orang kata bukan pundakan tapi ambil nilai yang kurang daripada dia. Tapi untuk standard SPM saya difahamkan tak apa. Kamu asalkan buat penghampiran pun okey. Ada orang kata macam inilah. Kalau katakan kamu dapat 48.7. Sepatutnya kalau saya pundakan 49 kan. Okey? Tapi ada orang bidang statistik kata bila dapat ini kita sepatutnya ambil kurang sebab 0.7 itu tak nak buang. Tapi untuk standard SPM dia terima aja. Janji kamu pindahkan jawapan itu, jangan bagi jawapan dalam nombor perpuluhan, dia terima.
Okay. So sebenarnya min yang kamu cari itu ialah yang jangkakanlah yang memenuhi syarat itu ada berapa orang. So memang mungkin boleh juga tanya soalan tanya kamu tau. Okay. Diberitahu bilangan pelajar yang ada lesen memandu ialah 50 orang. Dia suruh kamu jangkakan pula ada berapa orang pelajar di SMK Sri Manjung. So kalau macam tu maksudnya terbalik keadaan lah. Okay. N tak tahu. Kalau macam itu maksudnya N tak tahu, P ialah 2/50, yang ada lesen memandu katakan 50 orang. So kamu kira terbalik pun boleh dapat N juga. Itu kalau soalan tanya terbalik ya. Okay, sebelum saya pergi kepada variance dan sisihan piawai, sebenarnya kalau kamu tengok rumus ini min sama dengan NP, dia sebenarnya ada sikit mirip kepada rumus kepalang kalian tingkatan 4. Kamu bayangkan, kepalang kalian ada lesen memandu ialah 2/50. Waktu form 4 awak buat kan? 2/50. Dia sama dengan apa? Bilangan, dia sama dengan bilangan yang ada lesen bahagi dengan jumlah semua orang. So 2/50 sama dengan bilangan yang ada lesen itu yang kita nak kira bahagi dengan 1,200. Kalau kamu selesaikan, itu juga kerja kamu. So soalan yang cikgu highlight warna kuning ini, cikgu terpulang kepada kamu, kamu boleh faham macam apa yang awak belajar dalam form 4. Buat saja bilangan yang dikehendaki bagi dengan jumlah semua. Kamu boleh dapat jawapan yang sama juga. Tapi kalau faham ini sebenarnya maksudnya ialah min, kamu boleh terus gunakan rumus min. Okey ke sampai sini? Okey, lepas itu soalan kata tentukan variance dan sisihan piawai. Okey, cikgu kira dulu, lepas tu baru cikgu terangkan apa maksudnya nilai yang awak dapat itu. Okey, kalau cikgu nak cari variance, so untuk tajuk kepalang kalian nak cari variance, saya gunakan rumus inilah ya. MPQ. So N berapa? 1,200. P ialah 2/50. Q 48. 48/50. Okey, jawapan? Berapa? 46.08. 46.08. Okey, kira dulu nanti cikgu terangkan maksud ya. Okey, bila cikgu tanya apakah sisihan piawai? Biasanya jarang cikgu akan tanya kedua-dua lah. Kalau cikgu tanya variance, cikgu tak tanya sisihan piawai. Kalau cikgu tanya sisihan piawai, cikgu tak tanya variance ya. Okey. So jawapan dia 6.7882. Okay, so kalau cikgu pundakan 6.79 lah. Nombor ini besar, cikgu boleh bagi 2 tempat perpuluhan mencukupi 6.79. So apa maksudnya variance dan sisihan piawai ini? Okay, dari segi penerangan, variance sebenarnya tidak ada kegunaan dia sebab cikgu susah nak terangkan dia ada sejarah rumus sisihan piawai itu sendiri menyebabkan kita wujudkan variance. Tapi nilai variance itu sendiri kita sebenarnya tak nampak apa. Yang kita akan nampak sesuatu itu ialah sisihan piawai. Contohnya soalan ini kita dapat sisihan piawai dia 6.79. Itu maksudnya apa? Okay, tadi kita jangkakan bilangan pelajar yang ada lesen memandu ialah 48 orang. 48 orang. Tapi pasti ke benda ini jangkaan saja kan? Jangkaan saja. Sisihan piawai memberitahu kita, kalau saya pundakan 7. So, kalau melibatkan orang cikgu pundakan dapat 7. Maksudnya sekarang kalau cikgu betul-betul cikgu itu ramaran kita je. Tapi selepas saya buat ramaran, kalau cikgu betul-betul pergi buat survey terhadap 1,200 orang,
cikgu buat survey kepada Anis ini, kejap Anis tengah cakap ni sebab dia kan handphone rosak. Dia guna laptop. Anis guna laptop, dia ada laptop di rumah. WhatsApp dia rosak. Laptop boleh WhatsApp. Nanti sorry sekarang tak boleh pincang ni tengah mengajar. Dia Anis sekarang sudah masuk ke belum masuk Dia tak masuk sebab phone dia rosak. Tapi saya tak tahu kenapa dia tak boleh masuk dekat komputer. Dia sudah boleh cakap dengan saya, dia sepatutnya boleh masuk lah. Betul tak? Dia sudah boleh cakap dengan saya. Kejap, saya hantar link kepada dia kejap. Sorry ya, kamu tunggu kejap. Mana pergi? Sebab PT dia selama-lama tak boleh masuk lah. Kejap, mana kamu punya link? Okay, forward. Kosong. Inilah kan? Bukan. Apa nombor dia? 6690. 6690. Okay. Kalau dia boleh join lah, baru cakap yang ni. Okay. Apa sini? Okay, so balik ke sini Kalau kita sekarang kita ramakan aja. Kalau sekarang sekolah kita ada 1,200 orang, so kita ramakan orang yang ada lesen, bilangan pelajar yang ada lesen ialah 48. Tapi itu ramaran saja, dia tak tepat sebenarnya. So dijangkakanlah ramaran kita dia punya rarat tanpa 7 kurang 7. Maksudnya keadaan sebenar dijangkakan, keadaan sebenar mungkin antara 41 orang hingga 55 orang. Itu maksudnya sisihan piawai ini. Boleh? Bila kita cari min, kita jangkakanlah inilah sepatutnya, agaknya inilah akan berlaku. Ada 48 orang ada lesen. Tapi ketepatan dia betul ke? Betul-betul 48? Kita tak pasti. Kita tak pasti. Percayalah dia masuk. Okay. So yang kita cakap 48 itu ialah kita jangkakan ada 48 orang ada lesen. Tapi ini pengiraan saja. Keadaan sebenar dijangkakanlah rarat yang kita hasilkan tu daripada 41 sampai 55. Macam kamu buat eksperimen kan? Kamu buat eksperimen, kamu dapat satu nilai, tapi nilai itu sebenarnya mungkin tak tepat. So dia ada satu rarat di situ kan, daripada berapa sampai berapa. Itu kegunaan sisihan piawai ini. Untuk kita tahu kita punya rarat macam mana. Sebenarnya memang eloknya ialah kita dapat rarat yang kecil lah. Makin kecil rarat ini maksudnya kita punya jangkaan makin tepat. Tapi kita tidak boleh kontrol sisihan piawai ini sebab dia dikawal oleh kepalang kalian dan bilangan yang ada. So kamu akan nampaklah kalau kepalang kalian itu besar, sisihan piawai itu pun akan besar. So itu lebih kurang itu maksudnya lah kalau kamu boleh faham Kalau kamu tak boleh faham pun jangan susah hati, penting tahu kira je. Sebab nanti ini siapa masuk bidang steady state itu dia lebih didedahkan lah. Kita untuk form 5 kita lebih kepada kira je. Aplikasi dia kita tak berapa nampak. So nanti siapa yang masuk ekonomi ke, masuk yang buat eksperimen bukan soal research punya. Orang yang buat research punya mungkin dia akan banyak didedahkan dengan ini. Okay? Boleh? Ada apa masalah untuk ini? Dia hari ini punya pengiraan tak susah. Hanya kita apa benda ini kenapa tiba-tiba ada min dan sisihan piawai dan variance. Sebenarnya kira tak susah. Jadi dua muka surat pula. Okay, ada apa lagi nak tanya tentang ini? Tak ada. Tak ada. So hari ini sampai sini saja sebab pendek saja. So latihan untuk hari ini ialah latihan apa tak nampak cikgu. Latihan 8.1.3.
dalam nota kamu ialah muka surat 3. Muka surat 3. 3 soalan saja. 3 soalan saja. So senang sajalah. Hari ini ada Google Quiz ya. Okay ya? Okay. Nanti cikgu stop record dulu.